Hai and salam semua. Nama aku Alfa Buti. Aku seorang pengubah lagu, pengubah muzik, komposer, certified Steinberg trainer, sound engineer dan juga pemilik kepada Rumi Music Lab bersama adik aku Rumi. Zaman sekarang ni, barang-barang rakaman audio memang murah dan mudah didapati kan? Tekan satu button, fium, rider datang hantar. Jadi apakah peralatan-peralatan dan cara penggunaan untuk kita merakam audio? Jom ikut aku, tengok sampai habis. Aku akan ceritakan semuanya. Let's go. Jadi apakah peralatan-peralatan yang kita perlukan untuk mula merakam audio? Kena ingat, ini bergantung kepada bajet, selera dan nafsu anda. Okey, nombor 1. Kamu perlukan sebiji komputer ataupun komputer riba seperti ini. Tak perlu yang mahal, tak perlu yang terkini, cukup cari yang stabil. Tetapi mesti mempunyai sekurang-kurangnya 4 USB port. Nombor 2. Untuk merakam, kita perlukan audio interface. Carilah yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 input. 2 output pergi ke speaker, 1 untuk mikrofon dan 1 untuk instrumen anda. Aku suka sangat Evo 4 daripada Audien ni kerana saiz yang kecil, ringan, terutamanya dia mempunyai connection USB. Ini juga penting supaya ianya compatible dengan komputer yang bakal anda beli nanti. Untuk kamu mendengar apa yang bakal kamu rakamkan, aku sarankan dapatkan sebiji headphone close back macam ni. Headphone ni ada 2 jenis, satu open back dan satu close back. Kenapa mesti close back? Kerana yang open back tu akan mengeluarkan bunyi berlebihan dan mikrofon kita akan menangkap bunyi yang kita tak mahu. Jangan cari yang terlalu murah, cari yang dalam anggaran harga RM200 ke atas. Tetapi yang paling penting, cari headphone yang selesa bila anda kenakan dan gunakan selama beberapa jam. Headphone saja rasanya tak memadai. Pasal bila kita buat muzik ni, kita perlukan adrenalin, kita perlukan rasa kan. Jadi seterusnya kita perlukan speaker. Carilah speaker yang studio grade. Okey? Mengikut keluasan bilik anda dan of course bajet, selera dan nafsu anda tadi. Untuk permulaan, carilah yang bersaiz 5 inci ke bawah. 5 inci ni adalah saiz cone. Okey? Carilah 5 inci ke bawah. 5 inci, 4 inci ataupun 3 inci. Aku gunakan Samson BT4 ni agak lama dan aku suka kerana dia ni ada Bluetooth connection. So aku boleh connect aku punya telefon ke speaker ni. Untuk permulaan, cari yang macam ni. Jangan guna speaker komputer, nanti bunyi dia tak telus. Alright? Letak tepi sikit. Untuk kita merakam, of course kita perlukan mikrofon. Jadi aku sarankan kamu carilah mikrofon jenis condenser macam ni. Okey? Jangan murah sangat, mahal tak apa. Carilah dalam range harga RM300 ke atas. Dan ramai juga nanti akan bertanya, kenapa condenser mic? Kerana condenser mic ni lebih versatile berbanding mikrofon dinamik. Selain daripada merakam vokal, condenser ni sesuai juga untuk kita merakam akustik gitar, percussion ataupun bunyi cengkerik di luar rumah. Itu adalah kelemahan condenser. Condenser mic ni perlukan bilik yang agak kedap dan keadaan yang senyap. Pastikan juga mikrofon yang bakal anda beli mempunyai connection XLR 3 pin. Well, kita dah ada semua benda ni, tapi kalau kita tidak ada satu benda ni, semua ni takkan boleh jadi apa-apa. Kita perlukan perisian software ataupun nama lain dia Digital Audio Workstation. Ada banyak dalam market. Anda boleh dapatkan yang percuma dan bagus seperti Cakewalk by BandLab, ataupun jika anda inginkan sedikit premium, anda boleh mencuba PreSonus Studio One ataupun Cubase Element untuk permulaan. Aku sarankan kamu dapatkan
Cubase element kerana fungsinya yang mudah digunakan. Dalam masa sekejapan anda pasti akan menghasilkan muzik yang anda suka. Seterusnya, kita perlukan sebiji MIDI controller. Sama ada anda dapatkan MIDI controller jenis keyboard ataupun pad seperti ni. Aku guna pad ni lama, machine contact ni daripada Native Instruments untuk merakam atau membuat drum beats aku. Kalau anda seorang yang boleh bermain keyboard ataupun boleh bermain piano, lebih baik anda dapatkan keyboard controller. Anda boleh mulakan dengan saiz 25 key, 49 dan yang paling panjang sekali 88 key. Itu semua terpulang kepada selera anda. Dan yang paling penting sekali, bukanlah penting tapi seeloknya, dapatkanlah kabel-kabel yang berkualiti tinggi. Kita perlukan kabel TRS untuk sambungkan audio interface ke speaker. Okey, pastikan dua, left dan right. Mikrofon kabel yang agak bermutu tinggi. Kenapa nak kena bermutu tinggi? Satu, dia akan menangkap bunyi yang lebih bagus tanpa sebarang gangguan dan juga tahan lama. Pastikan XLR 3 pin. Okey, untuk sambungkan mikrofon ke audio interface. Selain tu, ada satu lagi benda, microphone stand untuk kamu gantung mikrofon anda. Carilah yang tahan sikit, yang dalam harga ratusan, menjamin mikrofon yang anda beli tidak jatuh. Okey? Jadi inilah dia peralatan-peralatan yang kita perlukan untuk merakam audio. Sekarang aku akan tunjukkan macam mana kita nak sambung setiap komponen ni menjadi satu. Okey? Setiap kali anda membeli audio interface, anda akan dibekalkan dengan USB kabel mengikut saiz dan connection yang ditetapkan. Sambungkan satu connection ke audio interface anda dan satu lagi connection sambungkan ke laptop anda. Okey? Dan selalunya audio interface 2 in 2 out ni adalah bus powered, jadi anda tidak perlukan power tambahan. Okey? Seterusnya kita akan sambungkan audio interface ke speaker. Pastikan jenis konektor yang digunakan oleh speaker dan audio interface anda. Macam aku sekarang, speaker aku menggunakan connection RCA, manakala audio interface aku menggunakan connection TRS. Jadi left ke left, right ke right. Left ke left, right ke right. Okey, cucukkan di bahagian output bukan input output audio interface ke input speaker anda. Ingat jangan terbalik, left ke left, right ke right. Kalau terbalik kadang, nanti bila anda panning, left pergi ke right, right pergi ke left, jadi okey, seterusnya kita akan sambungkan mikrofon. XLR kabel 3 pin. Kita akan cucuk di bahagian buntut mikrofon. Jangan takut, dia ada klip dia. Bila kita cucuk dia akan berbunyi. Kalau dia bunyi. Okey. Dan satu lagi connection kita akan sambungkan ke audio interface. Cucuk ke input 1. Kenapa Pasal selalunya interface yang mempunyai 2 input macam ni, input 1 adalah untuk mikrofon dan input 2 adalah dedicated untuk instrumen. Okey? Macam Evo 4 ni, anda boleh cucuk instrumen anda di sini ataupun anda boleh cucuk instrumen anda di sini. Okey? Amat mudah. Seterusnya, tinggal satu benda lagi kita belum cucuk di audio interface ni. Kita akan sambungkan kita punya headphone. Jika audio interface anda menggunakan konektor yang begini, anda hanya perlu cabut. Tapi oleh kerana audio ni menggunakan TRS kan, jadi anda jangan cabut konektor dia. Cocokkan terus ke output di audio interface ke headphone anda. Jadi telah kita selesai menyambungkan semua peralatan-peralatan hardware kita. Sekarang kita pergi ke bahagian digital workstation kita untuk kita set ASIO driver pula. Untuk Cubase, kita pergi ke bahagian studio,
kemudian studio setup. Untuk DAW lain, untuk digital workstation lain, kamu perlu pergi ke bahagian preference dan cari audio preference. Pergi ke bahagian audio system, di bahagian ASIO driver, kamu pilihkan driver mengikut audio interface kamu. Macam aku sekarang pakai Yamaha Steinberg USB, aku akan pilih Yamaha Steinberg USB. Kemudian kamu perlu pergi ke bahagian control panel ASIO driver tadi. Dan kamu perlu setkan latency buffer size. Kebiasaannya, apa audio interface pun akan berjalan dengan baik jika kamu gunakan 128 samples ataupun 256 samples. Pilih, kemudian tekan OK dan tekan OK. Sekarang, digital workstation kamu dan hardware kamu telah pun bergabung dan sedia untuk melakukan rakaman. Semuanya telah pun selesai. Kita dah ada bunyi. Jadi sekarang apa lagi yang kita nak buat? Kita akan susun atur segala peralatan ni supaya kita selesa dan boleh mula merakam dan membawa muzik. Sekarang aku akan tunjukkan cara asas, cara paling basic untuk kita membuat susun atur peralatan-peralatan kita ni sebelum kita melakukan sebarang rakaman. Okey? Mula-mula sekali, pastikan skrin monitor anda ataupun laptop anda berada di tengah-tengah setup anda. Di kiri dan kanan, letakkan speaker anda dengan jarak di antara 2 hingga 3 kaki. Manakala posisi speaker ni seharusnya adalah dalam keadaan 45 darjah menghala ke telinga anda. Okey? Nah, anda telah pun melakukan setup yang paling simple dan anda boleh mula merakam audio dan menghasilkan lagu hits. Okey? Aku ada beberapa tips juga yang ingin aku kongsi. Okey? Nombor 1, pop filter. Ini selalu dibekalkan bersama mikrofon yang anda beli. Kalau tak ada, anda kena beli lain lah. Kegunaan pop filter ni adalah untuk mengurangkan mikrofon menangkap bunyi-bunyi persekitaran. Jangan tak percaya, ini membantu dan digunakan juga di dalam studio-studio profesional. Okey? Nombor 2, jika anda merakam vokal atau merakam menggunakan mikrofon, pastikan mikrofon anda berada sekurang-kurangnya 1 kaki jarak dari dinding. Ini untuk mengelakkan mikrofon menangkap bunyi pantulan. Okey? Nombor 3, bila anda merakam menggunakan mikrofon, pastikan speaker anda dimatikan dan gunakan headphones. Ini untuk mengelakkan mikrofon menangkap bunyi speaker. Okey, aku ada 2 rahsia lagi yang ingin aku kongsi. Untuk membuat susun atur ni, dapatkan meja yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Ini untuk memastikan speaker berada di aras telinga anda. Contoh yang paling baik adalah meja makan yang standard tu. Okey. Satu lagi rahsia yang aku nak kongsi, dapatkan kerusi yang selesa. Jangan pula cari kerusi urut. Cari kerusi macam kerusi gaming tu. Dia tu selesa. Nah, itulah dia tadi peralatan-peralatan dan susun atur sebelum kamu mula merakam audio. Untuk mereka yang rasa membeli setiap peralatan ni secara berasingan agak melecehkan, kamu juga boleh dapatkan starter pack ataupun set permulaan seperti ini. Dalam kotak ni ada XLR cable, mikrofon, audio interface dan juga headphone. Mungkin juga turut disertakan digital audio workstation perisian secara percuma. Okey? Aku harap video kali ini dapat membantu kamu orang semua memilih peralatan yang bersesuai dengan keperluan kamu dan juga memberi pencerahan tentang penggunaan setiap peralatan ini. Terima kasih juga kepada SMA Audio yang sudi meminjamkan peralatan-peralatan ini untuk tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe. Boleh cari aku di sosial media, Facebook, Instagram, TikTok. Cari je Alpha Buti, mesti jumpa. InsyaAllah, aku akan cuba jawab persoalan yang timbul. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.